Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua berkaitan dengan kaedah untuk menggunakan OBS Studio bagi merakam pengajaran dan juga pembelajaran ya, ataupun apa sahaja yang tuan-tuan nak record di skrin laptop ataupun skrin PC tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pertama sekali kita perlu install OBS Studio. Dia apa yang kita buat, kita buka satu browser, kemudian kita type saja OBS Studio. Di OBS ni it stand for Open Broadcast Software. Jadi kita pilih yang ini, klik. Dan kita terus download lah mengikut laptop ataupun software perisian yang kita ada. Contoh kalau kita menggunakan Windows, so kita klik di sini dan kita akan terus install software OBS Studio ni ke dalam laptop kita. Baiklah, macam saya ni saya sudah install. So, jadi ini adalah bila kita dah install, jadi ini adalah bentuk perisian OBS Studio yang boleh kita gunakan untuk membuat rakaman. Jadi saya akan terangkan beberapa function yang ada di dalam OBS ni sebelum kita boleh memulakan record. Kelebihan OBS Studio ni, yang pertama sekali sekiranya nak dibandingkan dengan contohnya Screencast-O-Matic. Sebelum ni saya banyak gunakan Screencast-O-Matic, tetapi Screencast-O-Matic hanya mampu merakam yang percuma lah ya, yang versi percuma hanya mampu merakam selama 15 minit sahaja. Tetapi dengan OBS Studio ini, perisian yang percuma, kita boleh rakam untuk tempoh yang lebih panjang daripada 15 minit ya. Jadi OBS Studio ni sungguh bermanfaat lah untuk saya. Okey. Jadi saya akan terangkan beberapa fungsi yang ada di skrin di OBS Studio ni. Yang pertama kita lihat tuan-tuan dan puan-puan ikut cursor saya. Lihat di bahagian sources ni ya. Sources ni ialah apa yang akan dirakamkan oleh OBS Studio. So jadi ada pilihan di sini. Kita buang ni dulu ya. Pilihan yang biasa generic option yang akan ada ialah display capture. Display capture bermaksud apa sahaja yang ada di dalam kotak merah ini ya, kotak merah yang di atas ni, apa sahaja yang ada di kotak merah inilah yang akan dirakam oleh OBS Studio. Jadi bermaksud kalau kita tutup ni, jadi yang akan dirakam ialah skrin yang sedang ditunjukkan sekarang ini ya. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kita boleh gerak-gerakkan apakah yang akan dirakam ya. So contohnya skrin yang ada di yang kita lihat sekarang ni ialah keseluruhan skrin ni ya. Daripada kiri ke kanan, atas ke bawah, semua ni lah ya. Penuh Jadi kita boleh gerakkan. Contohnya kita nak hilangkan yang bawah ni. Kita tak nak yang di bawah ni kelihatan semasa kita membuat rakaman. Apa yang kita boleh buat, kita turunkan saja, klik dan turunkan skrin itu ke bawah ya. Nampak dalam ni dah tak nampak lagi lah yang bahagian bar yang di bawah ni ya. Jadi kalau kita dah buat setting begitu, kita terus klik bahagian kunci ni, jadi ia akan record apa yang ada di sinilah ya. Gambar mata ni apa pula ya? Gambar mata ni ialah sekiranya kita nak rakam ataupun nak tutup. Kalau hitam ni maksudnya tak ada apa-apa yang dirakam lah, hanya akan rakam suara. Tapi kalau yang kita buat ni, buka mata ni, so akan nampak apa yang akan dirakam. Jadi biasanya kalau kita membuat rakaman, kita boleh pilih sama ada kita nak ada gambar dan suara kita saja, minta maaf, gambar skrin ni dan suara kita, ataupun kita boleh juga tambahkan dekat sini video capture device ya. Video capture device ni bagi siapa yang nakkan gambarnya keluar di dalam rakaman tu, so kita boleh tambahkan ya. Kita boleh tambahkan
tambahkan gambar skrin ni lah ya. Jadi seperti ni kita boleh gerakkan ya. Kalau kotak ni berwarna merah, maksudnya kita boleh besarkan ataupun kecilkan kotak tersebut. Jadi biasanya terpulanglah kita nak letakkan di bawah ke, di sebelah sini ke, di atas ke, di tengah-tengah ke. Jadi terpulang kepada kita sendiri. Jadi bila kita dah set dekat situ, jadi apa kita perlu buat supaya dia tidak beralih ialah kita klik kunci ya. Kalau kita nak tutup function ni, kita tutup mata. Tutup mata dekat video capture device ya. So itu adalah kaedah menetapkan skrin yang akan direkodkan di dalam OBS oleh OBS Studio ya. So biasanya saya tak buka video ni lah ya. Jadi kita tutup. Kotak yang kedua di sebelahnya pula ialah berkaitan dengan audio mixer. Jadi audio mixer ni menunjukkan sama ada mikrofon kita berfungsi ataupun tidak ya. Jadi bila bergerak-gerak ni kita tahu bahawa bar ni okay, saya senyap dia akan turun. Okey, bila kita bercakap bar tu akan berjalan. Jadi bermaksud ini mikrofon kita berfungsi dengan baik untuk merekod suara ya. Yang ketiga, kotak yang ketiga yang scene transition ni kita just skip. Yang ketiga ialah berkaitan control. Control ni kat sini ada start streaming ya. Ini satu lagi kelebihan OBS Studio berbanding yang lain. Dia boleh streaming di OBS Studio ni ke dalam contoh Facebook ataupun YouTube ya. Macam kita buat live session lah ya. Kemudian yang ini adalah function recording. Jadi sekarang ni kita tengah merekod ya. Kita tengah merekod. So bawah ni kita boleh tengok function ya. Record sekarang ni dah 6 minit 57 saat 7 minit dah ya. Jadi boleh start recording ya. Start dan stop recording, ini button dia. Yang sebelahnya pula ialah button pause untuk kita pause recording. Contohnya dalam tempoh kita buat recording ada interruption, so kita boleh pause pada waktu tersebut dan sambung semula kemudiannya. Kemudian kita ada studio mode, ini saya tak pernah gunakan. Jadi kalau tuan-tuan ada masa boleh tengok sendiri. Kemudian kita ada bahagian setting ya. Setting ini pun adalah perkara yang penting. Kita klik ni dan kita buka settings. Kita cuba tengok ya. Settings tu. Jadi di bahagian setting ni, kebanyakan setting ni saya tak pernah usik sebab dia berfungsi dengan baik. Cuma saya cadangkan untuk diubah recording format ni kepada MP4. MP4 ni ialah file yang mudah untuk dimainkan oleh mana-mana device tanpa perlu install perisian tambahan ya. Jadi kalau kita tak ubah dia punya format recording dia, file yang kita record tu dalam bentuk FLV. Jadi itu perlukan satu perisian yang lain lah. Jadi mungkin ada handphone ataupun laptop yang tak ada perisian tu, jadi tak boleh dimainkan dengan baik ya. Jadi saya sedang tukarkan kepada MP4. Kemudian kita ada hotkeys di sini ya. Hotkeys. So hotkeys ni ada banyak jenis hotkeys, tapi yang dicadangkan untuk kita set ialah start recording. Hotkeys ni ialah untuk memudahkan kita memulakan rakaman, pause rakaman dan juga menghentikan rakaman ya. Jadi untuk kita mulakan rakaman, kita selain kita boleh tekan dekat sini start recording, kita boleh juga tekan hotkeys. Jadi hotkeys ni kita sendiri yang decide apakah dia kunci yang kita nak tekan ya. Macam contoh saya ada kunci yang tidak digunakan di sini adalah F5. Jadi saya gunakan function F5. Kemudian stop recording pun saya tetapkan yang sama. Untuk pause saya setkan insert. Unpause pun saya setkan insert. Jadi itu memudahkan untuk kita membuat rakaman tanpa kita perlu buka semula skrin OBS Studio ni. Jadi kalau kita contohnya kita start dengan OBS screen ni, jadi nampak tak cantik lah video kita pada rakaman video kita tu sebab ada OBS screen ni ya. Jadi apa yang kita boleh buat, kita gunakan hotkeys saja. Kita terus buka contoh ada PDF file yang kita nak buat pengajaran ataupun PowerPoint yang kita nak buat pengajaran. Jadi kita boleh terus buka tu dan kita gunakan hotkeys untuk memulakan rakaman. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan sedikit contoh macam mana
macam mana rakaman tu dibuat. Okey. Jadi kita bukalah satu